الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita ada peluang untuk sama-sama kita mempelajari cara hidup kita, hidup harian kita dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nama kita selamat, sejahtera dan dapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan kecek berkenaan dengan adab syar'iyyah dan adab tilawatil Qur'anil Karim. Cara akhlak, cara akhlak dalam kita nak baca Quran. Ada hak syar'iyyah, waktu warid mari royak kepada kita, mengajar kita, dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kita ada adab akhlak dalam kita nak baca Quran. Sebab kita umat Islam ni nak lagi jauh daripada Quran tak boleh. Sebab Quran ni sebagai hablullah al-mamdud min rabbina ilaina. Ayatnya Quran ni satu tali, hablullah, tali yang Tuhan awak hubung, min rabbina, daripada Tuhan kami, ilaina, daripada kami. Satu jalan yang kita boleh hubung dengan cara direct dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, iaitu Quran. Kalau tak ada Quran ni, kita nak hubung lah mana dengan Tuhan? Tak tahu hubung macam mana, nak kecek lah mana dengan Tuhan? Nak wasa Tuhan tu duk kecek kita belah mana? Sebab benda hak Tuhan duk kecek, duk goyak gapa ni, kita tak boleh nak dengar. Kita dengan Allah ni, Khalik dengan makhluk ni. Allah menjadi pencipta, kita yang kena jadi. Lepas tu jadi Quran Isa yang kita boleh tahu kata Tuhan ada kecek dengan kita belah tu belah ni. Kalau kita tak baca Quran ke, banyak tak tahu lah Tuhan ada kecek gapang kita. Itu satu benda yang besar bagi manusia ni, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Kita kena yakin kata Quran ni satu tali nak ikat kita dengan Allah. Tali nak ikat kita dengan Allah. Sebab tu Tuhan suruh kita ikat semua dengan dia. Tuhan dia nak ikat semua dah dengan kita tu. Sebab tu Quran dia ni untuk kita belakang dah. Dia nak ikat dengan kita. Bila kita ikat yang tu ikat kita dengan Allah. Jadi Tuhan dah Allah dah kita. Allah tali dah with kita. Kita nak kita pergi. Bagi kita pergi supaya kita pergi tali Allah. Kita tak pergi mana tak, Tuhan Allah semata tali. Sebab tu kita umat Islam ni, dia kena yakin dengan hablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu man tamassaka, siapa yang berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bihi bil Quran, dengan tali Tuhan ni, Tuhan Allah mari kita pegang, mudah lah dia dapat hidayah daripada Allah. Sebab kita ada orang sama dah pada Quran.
Ada orang sama dah. Setiap kali kita baca Fatihah tu, ada semaya 17 kali sehari kita baca tu, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim duduk. Orang panggil sama-sama kita duduk. Minta pada Allah, ya Allah, minta tunjuk buka jalan kebaikan pada kami. So Tuhan tolong buka jalan bagi kita. Ihdinas siratal mustaqim ni suruh Tuhan tolong buka jalan hak benar bagi kita, jalan hak betul bagi kita. Itu nak jalan lagi. Tuhan buka dah. Tuhan kata inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, sungguhnya Quran ni lah jalan hak aku buka kepada manusia saat itu, jalan yang lurus, yang betul, aqwam, jalan yang lebih betul, lebih tepat, lebih molek. Aku buka dah pada manusia jalan. Sebab kita duduk minta, ya Allah ช่วยเปิดทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราเถิด kita dah minta dah. Sebab Tuhan bagi Quran niคือเส้นทางที่เที่ยงตรงที่ท่านที่ฉันได้เปิดทางให้แก่คุณ Seolah itu lah. Dah jawab kita siap dah. Tapi sebab tu kita nak tak say tu, nak buka lah dada kita. Bila kita buka dada kita, Quran dia masuk. Selama mana kita katuk dada kita, sama tu Quran dia tak masuk. Walaupun dekat dengan Nabi sekalipun, sebab Abu Talib dekat dengan Nabi, tak ada jauh dengan Nabi kali Abu Talib. Tapi kalau tak ada buka dada dia, dia tak say nak tamasak, tak say pergi dengan tali hak Tuhan Allah tu mari. Tak say sipu tali di hati dia. Tak ada ambil tali tu, sipu di hati dia, menyebabkan dia ni pergi jalan sesat ke neraka, tak masuk syurga juga. Dekat dengan Nabi sekalipun. Sebab tu kita pun dekat dengan Quran. Quran dekat kita dah. Tapi kita tak ada ambil Quran tu ngisipu oleh hati kita ni. Sebab kita tak ada guna Quran dalam hidup kita, susah juga kita. Sebab Quran ni kewajipan bagi setiap orang awam, setiap orang tamada, orang tak ada ngaji sikit habuk, cauna caurai, kamakon, pokok orang panggil kasih takon. Pokok tak ada pasal ngaji ke apa habuk. Yang dia kena ngaji mula sekali Quran. Pokok zaman Nabi tak ada ngaji. Kau orang alim ulama zaman Nabi macam pokok bila ngaji mana ya hamba. Pokok lain lagi ada kambing duduk nane apa semua tu. Mula-mula dia mengaji kena Islam dengan Quran. Pokok ni ada mengaji lain. Kita ni paling kadang-kadangnya kita ambil benda lain tu, wasa kata Quran ni hak ulama, bukan hak kita tak. Lepas tu kita ambil orang panggil benda lain, mereka ngaji siapa paling, mereka pelasafah mari ngaji, mereka apa ni siapa paling, siapa su. Tak tahu kata nak bawa gimana, tak tahu kita nak pergi ke mana. Jadi ngaji penuh khilafiyah tu banyak, nak fiqh tu banyak, siapa tak erti ke apa. Nak buat amal tak boleh, nak pilih hak mana buat amal. Jadi banyak pelajar suki fiqh dari dalam jenis orang panggil falsafah, ilmu-ilmu bersih dari dalam ilmu kalam ke apa semua tu. Hak ni untuk ulama ngaji baru dia erti. Pak ulama ni dia tak khusus kat tu, orang tok cung capak tan kat tu dia erti. Dia erti boleh ngaji kat tu, pahia yang boleh royak pada orang yang ada masalah. Orang nak tanya masalah fiqh lah mana, cara hidupnya masalah mana ni. Ni tanya ulama, terus tanya ulama ni balas mana ni. Ni okay. Kerana tu ya, hak kena ngaji sungguh Quran. Ni bagi orang awam. Yang silap faham kata Quran ni bagi orang alim. Orang alim, orang awam semua kena mula dengan Quran. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mula dia ngaji lah hidup dia Quran. Lepas ngaji Quran, dia ngaji hadis. Lepas tu baru dia ngaji betul fiqh, istinbat ke apa semua. Mula dia di Quran. Kita ni mula air dulu, Quran tak ngaji lagi. Ngaji Quran bukan baca saja, ngaji bergerti makna dia semua.
Quran tu fikir sekaligus. Kata Tuhan nak gapo. Apa kita tak faham pak kita tanya orang faham kata sini Tuhan nak gapo. Nak kita buat gapo. Tu. Tu saya tanya. Sebab tu dalam hak email semua email pak ni mula di Quran belaka. Sebab tu yang hidup dia ni dia tak lari jauh. Pas dia alim ulama tu, alim dari segi setempat pekoh apa semua, kita pergi mula situ selalu. Bayar paling kita pergi mula hak pak ulama selalu dah, tidak mula tempat orang awam. Dia paling kalau hidup kita. Jadi pening dah nak pergi ke mana, nak pergi wujud ke mana, itu kesilap laksud manhaj tempat kita, kurikulum tempat kita tu. Dia masalah situ. Sebab tu satu benda yang penting bagi kita. Bagi siapa yang pegang dengan Quran saat itu sudah dapat hidayah daripada Allah, dapat tunjuk jalan daripada Allah SWT. Wa man i'tasama bihi faza. Bagi orang yang berpegang dengan Quran saat itu dapat beramal mengikut Quran saat itu, dia dapat kejayaan. Faza dapat kejayaan. Orang yang dapat kejayaan wal fawzu saat itu pun jannah. Kejayaan yang sebenar syurga Allah SWT. Sebab itulah Quran bila sampai hari kiamat esok ni dia ayatlah mana pada kita. Mengikut dalam hadis Hasan daripada Tirmizi, Nabi ayat kata wa yaji'ul Quran yaumal qiyamah. Quran ini datang pada hari kiamat ni. Fayaqulu, maka berkata Quran ayatlah mana? Quran ni yang boleh kecek. Quran. Sebab Quran boleh disayang kita. Nabi kata bila kita mati esok, kita duduk dengan Quran dunia ni, Quran duduk dengan kita dalam kubur. Jadi sayang kita. Quran ni bila dia disayang kita, dia boleh syafaat kita. Tuhan nak seksa kita, dia minta Tuhan, ya Allah, tak seksa lah dia ni, sebab dia duduk dengan aku dalam dunia ni. Aku nak tak temui dia dalam akhirat. Mata orang kita ni tak baca Quran ni jadi peling dah. Suruh orang baca Quran kubur. Itu juga ya boleh jadi niat nak temui tu. Niat suruh baca Quran 30 juz. Bagi kau orang mati tu. Boleh dia mikir kata boleh temui Quran tu. Boleh temui dia lah. Pas Quran mana nak temui kita dalam dunia tak rasa padu dia. Buat akhirat bahawa kita mati soal kubur, panggil orang mari baca Quran. Quran berhenti juga. Dia sayang dia, dia bukan sayang dia. Apa tak dunia tak padu kat aku. Buat akhirat esok ni dalam kubur orang Allah kita. Tak tolong orang Allah kita Quran. Dia tak lagi pada hati. Dia tak kenal dengan cara. Sebab tu kita nak kita hidup dengan Quran dalam kubur ni, dia sayang kita, dia boleh tolong kita, boleh tolong minta Tuhan. Jangan seksa kita ni kena sayang Quran. Mau mati dia dipo dia. Sebab tu kena usaha sayang Quran tu banyak. Sebab mati esok Tuhan Quran ni minta Tuhan, ya Rabb, ya Tuhanku. Quran kata ya Rabbi, ya Tuhanku. Hullahu. Pakaikan olehmu kepadanya, kepada orang yang duduk dengan aku, yang baca Quran. Maka fayul basu tajul karamah. Lepas tu dipakai pada dia. Malaikat pun ambil mongkut ni, boh tak kepala, mongkut yang mulia. Tajul karamah ni bayul basu, maka malaikat mari bubuh. Sepengah orang bubuh mongkut tak kepala ni ajar tak lah. Kalau kita tengok orang tu boleh apa-apa, nangam apa semua orang dunia ni. Orang nak melia pada dia, bubuh mongkut tak kepala. Bubuh tak kepala. Taj. Bubuh tak kepala ni mulia. Lepas tu Quran suruh bubuh. Quran minta ya Allah, minta tolong bubuh.
mungkut yang mulia ke atas orang baca Quran. Nah, malaikat mengibu. Oh, ini raja dah dia tu. Summa yaqulu, kama dia berkata pula Quran, ya Rabbi, hei Tuhanku, zidhu, tambahkan. Nah, tambahkannya pakai yes ini. So tambah lagi. Tak cukup dengan satu mungkut, tambah lagi. Bunga baju selendai lah. Nah, fayul basu, nah hullatul karamah. Bubuh pakai ya hok mulia pula dah. Sepengah werak peninjara ke apa tu. Nah, ia buh pakai ya, buh pakai ya. Mulia, nak hormat dah. Itu Quran dia minta doa, Tuhan suruh Tuhan buh pakai yang mulia kepada orang yang suka baca Quran, dan buh mungkut yang mulia pada suka baca Quran. Thumma yaqul, kama dia. Nah, Quran itu kata pula, minta pula Tuhan, ya Rabbi Tuhan, irdi anhu. Nah, yomrak, redakan. Nah, olehmu ya Allah, daripada dia perbuatan dia saat itu, Tuhan reda, Tuhan yomrak dia. Maka mungkut dah tapal dah. Baju mulia pula dah. Baju perinjal pak kita ni banding mudah-mudah, tapi dalam surga esok lebih pada tu lagi. Nah, lebih kena ganda pada tu lagi. Lepas tu minta untuk herda pula yomrak. Nah, orang ini itu yomrak orang ini. Nah, fayurda anhu, maka direda dengannya. Nah, direda daripadanya. Nah, itu herda dia. Fayaqulu, nah maka berkata, nah ikra, nah warqi, wa yuzadu lahu bikulli ayatin hasanah. Nah, maka ayatnya dia suruh baca ayat itu, dan baca dengan tartil, baca dengan baik, baca Quran, baca dengan baik, dan ditambah bagi dia setiap daripada ayat saat itu hasanah. Tambah setiap ayat kita baca ni boleh sampai kepada 10, satu kali satu huruf 10. Nah, kebajikan tu hawi tambah semata. Nah, ayatnya suruh baca pula pada hari itu. Nah, Quran saat itu dengan tartil. Lepas tu pula ditambah pula hasanah, boleh pahala banyak ke mana tambah. Jadi pahala dia tak habis-habis. Yang bagi orang baca Quran saat itu. Kita baca Quran atas dunia, kita oleh kubur esok pun pahala kita tak habis-habis. Boleh semata pahala. Nah, sampai kepada hari akhirat esok pun kita dapat pahala daripada Allah SWT sangat banyak. Itu satu kali penting. Sebab tu, nah, manusia ni berapa orang yang berpergi dengan Quran. Nah, tak ada agama lah, tak ada agama. Orang berpergi sungguh dengan Quran. Banyak kita tak tahu apa dengan Quran. Asyik doli pada Quran, asyik mengaji pada Quran. Jadi katuk di setel pula dah sapa kepada. Nah, tak ada wasa nak mengaji tafsir Quran. Katuk di setel pula dah wasa tak Quran, tak nak kena mengenal dengan kita, dengan hidup kita. Hanya pada baca itu ya. Nah, itu satu kesilapan. Nah, pahami manusia. Sebab tu Quran ni satu kelebihan. Satu yang panggil syai'un, hada syai'un min fadli tilawatil Quran. Satu kelebihan. Nah, bagi orang baca Quran, dan bagi orang baca Quran ni, dia akan dapat pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kita pernah berwasiat. Nah, Nabi kita pernah berwasiat. Nah, yang dia wasiat kepada kami, nah, mengikut sahabat dia raya ni, Nabi wasiat pada puak dia. Dan nah, riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnad dia tu, daripada Abi Sa'id yang Al-Khudri. Nah, daripada Abi Sa'id, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abi Sa'id ni sahabat Nabi, dia kata, Nabi berkata, usika bitaqwallah ta'ala, aku wasiat kepada kamu pertama sekalinya dengan takut pada Allah. Sebab apa? Nah, fa innaha ra'su kulli syai'in,
Sebab takut pada Allah ni jadi ketua, jadi imam, jadi kepala, ketua bagi setiap-tiap suatu. Mana kita nak pergi buat benda baik, semua nak tinggal benda jahat saat itu dengan sebab takut Tuhan. Itu besar sekali. Kalau dia tak boleh nak takut Tuhan, dia tak boleh nak buat benda baik. Kalau dia tak takut Tuhan, tak boleh nak tinggal benda jahat. Nah sebab tu, sebab kita buat benda baik, tinggal benda jahat ni kerana takut Tuhan. Sebab tu wasiat mula-mula dengan takut Tuhan. Wa alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatul Islam. Lepas tu kamu kena jihad fisabilillah. Mana perjuangan dalam agama Allah SWT. Sebab dia ni daripada ibadat. Satu ibadat dalam Islam besar, ibadat besar dalam Islam. Kena orang panggil usaha sebanyak mungkin. Siapa pada marhalah dia panggil jihad fisabilillah. Wa alaika bi dzikrillah ta'ala. Dan ke atas kamu ni kena sebut mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilawatil Quran, dan baca Quran, zikir pada Allah dan baca Quran. Karena Quran ni fa innahu ruhuka fis sama, ruh kamu di hari akhirat esok. Soalan berarti dia tanya ruh kita. Kalau dia tak ada Quran, ada dia supaya tak ada ruh dah. Sebab dia hidup sekali kita Quran. Quran dia hidup sekali kita. Orang tak ada Quran, tak ada roh. Sebab tu biar mati esok ni, sebab orang tak ada roh ni, susahlah kita. Tak ada orang boleh tolong kita. Lepas tu wa dzikruka fil ardi, bumi ni boleh mengingati kita. Boleh ingat kita. Quran suruh belah ni, soal lagi belah ni. Dia boleh peringatan pada kita Quran. Begitu mati esok ni tak ada beri peringatan pada, sebab kita tak ada. Kalau kita akan beribadat, dah boleh mati esok. Dia disayang kita pula, di roh kita pula. Itu besar. Besar pula. Yang Tuhan wayak pada kita, yang Nabi wayak pada kita. Sebab tu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala ni wasiatkan kami dengan kitab Allah, Quran tu. Banyak dalam Quran yang Tuhan wasiat suruh kita baca Quran tu. Setengah daripada ayat Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacakanlah Quran saat itu dengan bacaan yang terang, jelas, dan pula betul mengikut tajwid. Itu tartil dia. Tartil ni kita baca Quran ni jelas, dia jelas makhraj dia, sifat dia. Lepas tu baca pula dengan betul mengikut tajwid. Warattilil Qur'ana tartila, baca. Allah suruh kita baca. Yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Jadi Tuhan ayat pada kita kata, baca mereka itu akan ayat-ayat Allah SWT ana al-lail, pada waktu malam. Dan waktu malam ni dalam keadaan wahum yasjudun, ketika dia mengerjakan salatul lail atau semaya malam. Wahum yasjudun ni makna semaya tahajud, sujud pada Allah semaya qiyamul lail lah. Dia baca Quran, bukan baca dan sujud tu, tak, baca masa qiyam tu lah. Baca Quran ni tak boleh baca dan sujud tu Quran. Dia boleh baca masa qiyam. Sebab tu ibarat katanya wahum yasjudun ni, ayat tu sujud ni makna semaya lah. Semaya ni istilah sujud ni semaya. Istilah sujud. Sebab sujud salah satu daripada rukun semaya. Dia ambil di sujud. Sebab kadang-kadang semaya mayat, dia tak sujud, dia tak panggil semaya, dia panggil doa. Baik, tak ada sujud situ. Bila dia panggil semaya qiyam ni, dia ada sujud. Waktu Tuhan sebut sujud dalam semaya ni, ayat katanya tempat yang paling afdal sekali dalam semaya ni masa sujud. Sebab sujud ni aqrabu abd ilallah, hampir-hampir
Nah, hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni masa sujud. Nah, sujud ni kita dekat sekali dengan Tuhan. Sebab Tuhan suruh kita doa banyak, mintalah Tuhan banyak masa sujud tu. Nah, kama dia pula sebut dalam Quran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tuhan kata, nah, orang yang yazkuruna Allah, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang mengingati Allah. Nah, duduk sebut Tuhan semua, duduk baca Quran qiyaman ketika dia diri. Nah, kalau dia ingat Tuhan juga, qu'udan masa dia nyata diri ni tu semaya malam. Nah, masa qiyam dia, qiyamul lail ni, dia ingat semua Tuhan, baca Quran. Wa qu'udan dia dah baca masa dia nyata luas maya dia tu nyata ingat Tuhan. Nah, wa 'ala junubihim, dan di atas lambung amokane dia nak tidur pun ingat Tuhan. Nah, jadi kelihatannya setiap manusia ni duduk diri nyata tidur. Tiga tu manusia duduk balik kan. Masa tiga-tiga halah tu dia ingat Tuhan semua. Ni ayat katanya, nah, tilawatul Quran, baca Quran tu. Zikir yang paling penting sekalinya, yang afdal sekali, baca Quran tu. Nah, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman, nah, yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Nah, jadi Tuhan banyak kata, adakah mereka yang huwa qanitun, ia ni orang yang taat patuh pada Allah, mengerjakan amal ibadat. Nah, wahwa mana masa ketika dia ana al-lail. Amman huwa qanitun, adakah mereka yang ia saat itu qanitun, taat pada Allah, mengerjakan ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu ana al-lail, pada waktu malam. Semaya dia tu pada waktu malam, sajid dan sujud dia. Nah, wa qa'iman, dan dia bangun diri semaya malam tu. Yahdharul akhirata, sambil dia saat itu, nah, takut akan hari akhirat. Takut bimbang hari akhirat ni, kalau tidak taat pada Allah, tidak semaya malam, tidak sujud pada Allah ni, bimbang takut Tuhan tak terima dia, tidak yamrat dia bila dia mati esok. Wa yarju rahmata rabbih, dan dia buat belah tu ni, so dia takut azab Allah SWT hari akhirat. Dan dunia ni, walaupun tidak azab sekalipun, nah, lepas kita dunia ni, tak semai malam dia tak ada azab dunia ni, tapi tu hari azab hari akhirat esok, dia takut situ. Lepas pula dia harap-harap yarju rahmata rabbih, harap-harap nak dapat rahmat daripada Allah SWT. Semaya malam ni takut hari akhirat, takut azab. Lepas tu pula nak pada rahmat Allah SWT kepada dia. Itu hasil belah pada dia. Itu tujuan dia bangun semaya malam, ke tujuan lain tu. Nah, sebab itulah bagi orang yang baca Quran, kitab Allah ni, wallazi yaqra'u kitab Allah ni, nah, la syakka, tak dapat tidak dia saat itu. Nah, ayatnya tidak syak lagi bahawa sungguh dia ni orang minal faiz lah, atau wal faiz, dia daripada orang yang percaya. Nah, yang qiyamah, pada hari kiamat. Itulah orang nak dapat hidayah pada hari kiamat ni, dia kena orang panggil baca Quran. Nah, orang baca Quran ni dapat kebahagiaan akhirat esok. Nah, sebab itulah, nah, bila kita ni mesti kena baca Quran. Dalam mana kita kena baca Quran, tak boleh kita jauh daripada Quran. Baca ngaji makna dia tu bererti. Kalau Tuhan suruh kapal, kecek kapal dengan kita. Bila kita nak baca Quran, dalam Islam ni, Nabi dia ajar cara-cara adab syar'iyah. Dalam kita nak baca Quran ni, ada hak syarak mari, hak Allah dan juga Nabi royak kita cara nak baca Quran, nak kena dengan Tuhan nak ni barang mana. Nah, kena dengan syariat, kena dengan agama belah mana.
Nah, ini daripada ada bertilawah ni, ada kita baca Quran tu. Nah, akhlak dalam kita baca Quran, merayakan Al-Quran. Yang pertama sekalinya al-ikhlas. Nah, kena ikhlas. Ini tak payah sekali ya. Nampak kan, wasa ikhlas kita baca Quran tu. Nah, tak sewi orang panggil. Nah, orang ni kata gajing, orang ni kata balah ni, orang ni kata sedak, orang ni kata gajing tu. Walah mana. Sebab itulah kalau tengok daripada adat-adat baca Quran ni, ikhlas ni duk mula sekali. Ya, duk mula sekali. Sebab fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad akhbarana yaumil qiyamah amman tasa'ara bihimul nar. Nabi cerita kepada kita 1:3. Nah, kita hari kiamat ni daripada mereka yang kena api neraka. Sepengaruh kena api neraka, masuk neraka ni wahum salasah, 3 golongan manusia masuk neraka. Famihum, salah satu daripada mereka itu qari'un lil Quran, orang baca Quran. Apa boleh masuk neraka orang baca Quran? Yang ni hak Nabi kita baca. Sebab sebab gapo dia baca Quran tapi dia panggil masuk neraka. Tidak syak bahawasanya orang yang nak kena api neraka, tas'ir kena asap api neraka, kena selah di api neraka ni, Nabi yaumul qiyamah, pada kiamat ni, huwa annahu lam yakun minal ladina akhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala fi dzalik. Orang yang tidak ikhlas kepada Allah SWT pada dimakan itu, baca Quran tak ada ikhlas. Bila baca Quran tak ada ikhlas ni, dia akan masuk api neraka. Sebab itulah lidzalika haula'i tsalatsa alladziina tasa'ara bihim an-nar. 3 golongan manusia hak dapat masuk dalam neraka ni. Hak Nabi ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Yang Nabi kata setengah pada mereka itu, Inna Allah idza kana yaumul qiyamah yanzilu ila al-ibad yaqdi bainahum. Tuhan ni bila sampai kiamat dia, Tuhan turun pergi cari hamba dia dalam qada hukum di antara mereka itu. Tuhan nak taksim kadi di antara mereka itu. Masa juga wa kullu ummatin jasiyah, masa manusia duduk dalam kecemasan, duduk dalam panggil tunggu. Tuhan nak panggil masuk surga furada tu. Jadi Jepang Tuhan ni furada surga pakai tunggu penuh daripada masa tu. Jasiyah ni mana duk tunggu penuh daripada masa ni, ada cemas supaya orang tunggu. Baru tunggu orang nak apa-apa, tunggu nanti ambil queue, ambil apa, ada tengah pada. Cuma bila nak sampai pagi aku ni, nak panggil masuk bulan sampai pagi aku, tu mana Jasiyah tunggu. Nak pada ni. Lepas tu masuk dengan Tuhan ni, furada sore Quran lagi. Jadi ayatnya masa tu ni, Tuhan nanti nak hukum. Singkat di manusia panggil sore lagi. Fa awwalu man yud'a bihi rajulun jama'al Quran. Orang mula-mula sekali ni Tuhan panggil mari saat itu lelaki yang duduk hipong baca Quran. Orang baca Quran. Wa rajulun qutila fi sabilillah. Yang kedua, orang mati dalam perang fisabilillah. Orang dibunuh dalam perang fisabilillah. Yang ketiga, warajulun kasirul mal. Yang 3 golongan manusia yang banyak harta. 3 golongan. Yang pertama orang baca Quran, yang kedua orang mati dalam perang fisabilillah. Yang 3 saat itu orang banyak harta. 3 golongan ini. Hak Tuhan nak qada ke atas dia. Salah satu daripadanya fayaqulullahul qari. Tuhan kata bagi orang yang baca Quran itu, alam u'allimuka
Nah, ma anzaltu ala rasuli, adakah tidak aku mengajar akan kamu akan apa yang aku bawa turun ke atas rasul. Nah, rasulku aku tak ajar kamu ke? Nah, kamu tak tahu ke? Aku tak ajar kamu ke? Apa yang aku bawa turun kepada rasulku? Quran lah. Tak ajar kamu Quran ke? Nah, dia kata. Tuhan tanya dia. Qala, maka dia jawab, lelaki jawab, bala ya Rabb. Nah, betul ya Tuhanku. Nah, betul yang aku saat itu. Nah, kamu dah mengajar semua. Nah, Quran saat itu yang bawa tu pada Rasul kamu tu itulah maksud dia. Qala, maka dia berkata pula, nah, famada, nah, amilta bima alimta, kalau kamu beramal dengan apa yang kamu tahu. Beramal setelah mana? Nah, kamu tahu saat itu. Nah, Tuhan tanya dia, mau beramal setelah mana? Kamu tahu tu, aku mengajar kamu tu Quran ni. Kalau berkata lelaki itu, orang baca Quran itu, kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Aku duduk baca Quran waktu malam dan waktu siang hari. Masih ada malam dia baca Quran. Aku bawa Quran baca Quran siang malam. Nah, berlaku. Fa yaqulullahu lahu, Tuhan kata bagi dia, nah, kadzabta, mempaham. Dia kata mempaham. Wa taqulu lahul malaikah, malaikat berkata kadzabta, mempaham juga. Mereka kata paham, dia ni paham. Tuhan kata mempaham, mereka kata dia ni paham. Nah, kamu paham. Fa yaqulullahu lahu, Tuhan berkata bagi dia, bal aradta ayyuqala fulanun qari. Nah, nah, mung ni baca Quran ni, dia kata mung niatlah hati mung ni nak kata mung ni qari, orang rajin baca Quran, orang pandai baca Quran. Ni mungkin nak bacakan aku tak, baca nak orang dengar, orang kata mung ni pandai, mung ni sedap baca Quran. Nah, ni mana dia kata beratu Tuhan tahu dah hati dia. Kita narum hak manusia Tuhan tahu. Nah, rai cungcai hak manusia ni Tuhan tahu. Kata tolak ke pada kapur dia baca Quran. Nak orang puji kau kan? Ini Tuhan kata munidak ni bukan bacakan aku tak. Faqat qila dzalika, maka nah, sungguhnya dikata bagi dimakan itu. Ada orang kata-kata, kalau balah tu, munak balah tu, akhafta ajraka fi dunia. Mungkin halam habu yang mulai dunia, tak sama ambil akhirat esok. Sebab aku nak habu yang pahala dalam akhirat ni untuk orang baca kerana aku, ya, ikhlaskan aku, ya. Kalau mu tak ada ikhlaskan aku, membuat kerana lain, mungkin ambil pahala dunia ni, balas saya dunia ni, tak serem baik dalam akhirat ni. Saya kata belah tu pada dia. Lepas beratu summa yushabu ilan nar, maka ditarik masuk ke neraka. Wal iyadu billahi dzalik. Nah, ayat tanya tu orang baca Quran dah. Waktu baca Quran pun kita kena doa sama Tuhan. Kata belum nak baca Quran ni, kena doa sama Tuhan, ya Allah, mintalah aku baca Quran ni kerana-Mu, ikhlas kerana-Mu, janganlah memberi wasabah lain daripada. Nah, kerana-Mu, aku nak baca Quran kerana-Mu. Nak minta doa saya. Nak minta doa. Tak doa. Kita ni wasab ikhlas kan Allah. Ikhlas ni nak minta doa Tuhan juga. Sebab Tuhan ada ubah hati kita, gimangi hati kita. Nah, sebab tu fala budda min ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala fi tilawah. Kita mesti wajib kita kena ikhlas. Nah, kerana Allah lalai baca ayat kita. Hanya sama sekali ni banyak orang ada susah kita. Kalau orang panggil tak ikhlas ni, hapus saja orang panggil baca kita. Baca banyak khatam Quran berapa kali khatam. Nah, kita goyak orang apa dah. Nah, aku khatam Quran ni, nah,
Boleh sekali. Aku ni khatam Quran ni, bulan puasa ni 20 kali. Itu royak apa kau orang ni? Kita royak kata, kita ni kena baca Quran ni paling kurang sekali khatam dalam sebulan. Masa royak tak kita khatam sebulan sekali? Kita nasihat orang tak apa. Kita kata kita ni sepatutnya kena khatam Quran sebulan sekali. Tak paling sikit lah. Kan royak kita buat. Royak kita buat, ya mari perasaan lain lah. Nak riak, nak tunjuk ke orang, nak puji kita, tu masalah sah. Kita sehari nak sujud sampai 100 kali paling kurang. Asal royak tahu saya ni 100 kali sujud sehari. Saya ni dah muncul lah kita ni boleh semaya 100 kali sujud sehari. Kita muncul apa dengan manusia? Muncul dengan Tuhan sudah lah. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah SWT yang buat kita boleh semaya sampai 100 kali sujud sehari. Boleh kita baca Quran sejuk sehari. Terima kasih Tuhan. Saya royak manusia lah. Royak apa manusia boleh wipa dah kita manusia. Sebab tu royak manusia balah tu lah yang Tuhan kata memik di manusia sama memik dah tu. Sama ni. Dia tak boleh mak main-main. Benda ikhlas ni satu benda besar. Kita dengan Allah, bainana wa bainallah, antara kami dan Allah. Dosa kita royak orang lah. Tasjid orang boleh. Nabi ni yang royak kat orang ni tak apa, dia ikhlas tinggi pada Allah. Tujuan Nabi nak turut dia. Nak turut. Pas kita manusia ni pergi cak turut Nabi sudah. Kita royak Nabi ni. Dia semaya apa? Barahman wa barakat sehari. Dia zikir berapa? Lepas tu dia orang panggil. Dia baca Quran lama mana habis. Apa kita sandal Nabi tak apalah dia ya. Sana pada imam-imam tak apa. Imam Syafi'i dia baca belah ni, imam tu baca belah ni. Seroyak diri kita. Bila royak diri kita ni dia masalah. Jadi dia panggil, dia nak jaga hati tak boleh situ. Royak boleh kata nak orang turut kita ya. Dia nak jaga hati tak boleh situ. Nak wasal talia itu saja. Wasal talia ni dia panggil lebih saja. Mari puasa belah tu timbul syaitan seli masuk. Syaitan seli dia nyelit-nyelit masuk. Nak batal amalan kita. Syaitan dia cerdik cara dia tu. Kita baca banyak dah, semaya banyak dah, puasa banyak dah. Kita ni puasa musnah kami. Royak kau ke? Royak apa? Kita panggil royak Nabi puasa sunah kami. Sahabat-sahabat puasa sunah kami, ulama puasa sunah kami. Kita nak puasa ratik sunah kami. Saya royak tak kita. Saya tak kita sendiri. Pakat-pakat puasa lah sunah kami. Royak balas tu tak apa. Yang sana pada kita. Di kita ni satu cara yang setan nak masuk seli dalam amalan kita, nak batal amalan kita. Saya dah terima. Mereka ikhlas pak dia ada, aku tak terima lah amalan. Menguatkan ayat tu, mengimek dia tu. Ini satu cara yang besar. Baik kita kena tambih semua diri kita ni, menjaga-jaga. Kalau rasa kita banyak orang pak tu, kita latah tubik banyak orang perbuatan kita. Amalan tu kena istighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, minta ampunlah kami latah mulut dia ya. Tu kena istighfar tu supaya nak Tuhan nak klik terima semula amalan kita. Tidak susah kita. Susah kita. Ini satu perkara yang penting. Yang kedua saat ni tu dalam panggil adab akhlak dalam kita nak baca Quran ni, Pak Nabi besar dan benar pada kita ni. Min adabi tilawati kitabillahil aziz. Kitab Allah Al-Quran ni. Kena at-taharah, kena bersih. Bersih hati tu, apa yang ikhlas bersih hati tu. Kita cara memula sekali bersih hati tu mana ikhlas. Yang kedua bersih tubuh badan. Bersih pada hadas. Tempat baca ke apa semua nak bersih lah. Kalau jambai tak boleh lah kita baca Quran jambai. Tempat tak bersih. Tak kubur tak boleh baca Quran, tempat tak bersih. Tak boleh baca tu. Sebab dia panggil tak kubur mana ada boleh semaya, ada onsak yang boleh.
Bahlah Yambe ni doa pun boleh. Kita tak doa le Yambe. Doa masuk Yambe, doa tubik Yambe. Doa kita basuh najis. Dia tak masalah apa. Nak ayat katanya doa ni tak apa. Setiap halah doa ni. Kita berjunub pun boleh doa. Tak masalah apa. Quran ni tak boleh. Baca kena jaga. Nabi tak pernah boleh hidup dia baca Quran tak kubur. Sebab kubur ni satu tempat yang panggil tempat akipung najis-najis. Sebab tu kalau Nabi lari semaya dua tempat. Yang pertama saat ni tu hammam, bilik mandi, bilik air, Yambe. Yang kedua al-maqabir, kubur-kubur. Tu Nabi lari semaya. Hanya doa tak apa, semaya mayat tak apa doa. Sebab kalau semaya mayat tak ada sujud apa kali. Rokok apa dia masuk doa tak apa boleh lah. Fatihah, baca Fatihah ni tak apa dia masuk doa. Orang baca Fatihah adalah semaya. Semaya mayat. Sebab dia masuk dalam doa situ je. Masuk doa sah je. Dia benar baca situ. Ibarat tak nak baca. Qul huwallah. Nabi tak nak baca tak kubur. Hanya doa sah. Selain pada semaya mayat tu tak kubur ni, semaya dekat camping. Tak ada semaya di masjid. Bukan kata disyaratkan sudah semaya mayat tak kubur. Dia kata antara mayat itu pakai mayat tak kubur, mayat tak ada lah tu. Semaya mayat di masjid tapi camping bagi orang yang tak ada nak semaya masjid ni, dengan cara camping boleh dia semaya tak kubur. Semaya mayat istilah dia doa, bukan rokok sujud tak. Sekarang tu ya boleh. Qul huwallah, adakah warid Nabi baca tak kubur? Tak ada. Hanya doa sah. Quran tak nak kacau lah. Qul huwallah tak nak baca, Quran tak nak kacau. Jadi ayat katanya benda tempat-tempat macam tu bukan tempat baca Quran. Tu kena tengok molek. Nak baca Quran pilih tempat lah. Rumah kita molek lah. Tempat molek sekali. Bagi orang wanita tu tak nak ganggu orang ke apa. Sejik ni kadang-kadang ganggu orang juga. Yang mula semaya kita baca Quran ni, nak baca delah tak boleh. Ganggu demo. Tu rumah ni molek sekali. Tempat baca Quran tu. Ni kadang-kadang kita ni bersama rumah tak baca Quran. Sejak yang kita baca Quran, rumah kita tak baca Quran. Sedangkan Nabi tegah semaya pun dalam rumah. Quran pun dalam rumah. Janganlah Nabi kata membuat rumahmu sebuah kubur. Tuhan kata jangan membuat rumah sebuah kubur tu. Tak sewi buat rumah kita sebuah kubur. Tak ada semaya dalam rumah, tak ada baca Quran dalam rumah. Sebab semaya sunat kita katanya dalam masjid ni berapa kali sujud lah? 5 kali sehari kan. Hak suruhnya. Semaya zuhur, semaya asar, maghrib, isya, subuh bagi lelaki. Selain pada tu semaya hak lebih lagi yang sampai 100 sujud ni dah umum mereka. Jadi nak ayat katanya semaya dalam rumah lebih banyak dalam semaya dalam masjid. Hak sungguhnya berarti. Sebab tu Tuhan kata tak sewa di rumah kita sebuah kubur tu. Rumah kubur ni tak baca Quran. Rumah tak baca Quran setan no. Sebab tu daripada adat ni nak baca Quran kena bersih. Kita nak baca Quran saat itu kena bersih tubuh badan kita. Walaupun ada khilaf baina ahli ilmi fi hukum at-taharah. Walaupun ada orang khilaf di antara pandangan ulama, pendapat ulama masalah hukum. Hukum bersih ni tilawat Quran. Bagi baca Quran. Hukum bersih baca Quran ni ada khilaf ulama. Walamsul mushaf, dan kita nak sentuh Quran, sentuh mushaf, sentuh Quran. Adapun nisbah kepada baca tu, maka tidak syak bahawa semata-mata baca saat itu dengan tak sentuh Quran, tak ada jamuh Quran, tak ada pergi Quran ni, tak ada syarat kata kena bersih. Ni bagi orang yang orang panggil ada hadas kecil ni, hadas kecil dan juga ada hadas besar. Bagi dia tu, tapi
bagi orang ada janabah, ya ada besar ni lain. Ya ada kecil ni, kita jatuh semai tak ada semai itu ada besar ni masuk bi, masuk orang panggil junub ada salah ke tu. Ayatnya di segi baca Quran tu khilaf ulama. Ada kecil ada besar. Ada setengah pendapat ulama tak ada syarat kena ambil ismail nak baca Quran. Tak ada syarat kena hilal pada dasar. Tapi dalam masalah junub ni lain dengan haid tak serupa. Junub dengan haid ni tak serupa. Innama idza kana ala janabah la yaqra hatta yaghtasila wa 'udhruhu yazul. Bila orang panggil orang janabah berjunub, sama lelaki atau perempuan berjunub, dia tak boleh baca Quran sehingga dia kena mandi dulu. Widillah. Uzur dia tu. Ni bila orang panggil dia berjunub ni uzur, tak boleh baca Quran. Kalau baca salah lah. Itu kena mandi dulu. Mandi dulu. Baru boleh baca Quran. Itu bagi orang berjunub. Bi khilafi 'udhril haid. Khilaf dengan orang uzur marihi. Orang uzur marihi ni allati tamkuthu waqtan, yang berguna masa panjang sampai kepada 7-8 hari, ni 7-8 atas 15 hari. Hal ini la istata' an yatazila udraha biyadiha. Orang ni tak kuasa nak pergi duduk mandi dengan anak dia tu. Orang junub ni tak dia. Nak ayat tahu orang berjunub ni tak dia. Dia nak mandi tak semani tak dia. Dia nak mandi selalu pun tak apa. Dia nak tangguh pun tak apa. Tak dia tu. Lepas tu bila tak dia ni dia kena mandi lah nak baca Quran. Tapi orang haid ni bukan tak dia. Nak mandi pun nak mandi tak boleh. Masa dia tak sapa lagi. Dia mari haid ni hari 7 hari 8 hari. Nak mandi cekak mandi tak boleh. Sebab dia haid tak habis lagi. Tanpa kau 15 hari kau kan. Sebab tu bagi orang yang marihe saat itu khilaf ulama katanya, dia boleh baca Quran. Kalau dah baca lah mungkin stop dah. Tu khilaf panjang lah ulama katanya. Kita tengok keadaan apa kita ni, lama doa ni, baca lah Quran. Marihe pun untuk baca Quran bukan betul. Sebab tu bagi perkataan Nabi SAW, Nabi berkata, inni karahtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Nabi kata, aku ni tak kena, aku tak kena bahawa aku nak mengingati Allah, zikir pada Allah, terbaca Quran, kecuali dalam keadaan aku ni bersih. Kata Nabi ada wuduk sama. La syakka an a'la ma yatatahharu lahu wa kalamullah. Memanglah hak paling orang panggil hak kena bersih sekali di kita ni, iaitu kita baca kalamullah. Baca Quran. Baca Quran ni kita tak patut tak ada ismaya. Kita hidup ada ismaya semua. Tak ada ismaya game ismaya. Ada ismaya game ismaya. Boleh semua zikir pada Allah dalam keadaan ada ismaya, baca Quran dalam keadaan ada ismaya. Sebab tu berkata Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, lakin tajuzul qira'ah lil muhdithi hadatan asghar. Dia kata harus baca Quran tu bagi orang panggil orang yang ada hadas kecil tu. Sebab dia kata Juwaini ambil hadis hari ni, yang ulama kata, ulama hadis kata hadis ni hadis bukan ma'ruf, hadis tak kenal. Mana hadis ada orang tak kenal mana lah hadis ni. Martabat dia tak agak lah. Kana yaqra'u ma'al hadath. Yang Nabi baca Quran beserta dengan hadas kecil. Nabi ada hadas kecil, Nabi baca Quran. Jadi hadis ni hadis yang warid mari kesing tidaklah dia panggil tidaklah sahih, apa martabat sahih, sebab ulama ni tidak ma'ruf hadis ni.
Nah, walladzi warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Ya, ya Nabi warik mai kata Nabi duduk baca zikir. Nabi duduk zikir semua dalam sepanjang hidup dia masa itu. Wa min huna qala ba'dul ulama, daripada sebab inilah berkata ulama dama annahu kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi fa qira'atul Quran min dzikrillah. Yang sebab dia baca semua zikir semua kepada Allah SWT ni setiap waktu ni. Dan Quran ni salah satu daripada zikrillah juga. Ya, Quran ni. Sebab itulah kalau tengok pandangan ulama ni, dia bagi orang yang hadas kecil sana itu yang boleh baca lah. Tapi bagi junub saya lah ya Al-Quran. Bagi junub ini tidak benar dibaca Quran lah. Jumpa ulama di situ. Wal afdal ayatatahhar al-insan di qiraatil Quran. Atau penting sekalinya. Nah, afdal sekalinya orang yang nak baca Quran ni kena bersih, ambil wudu. Tapi hak rajah bagi haid ni, orang yang marihir ni, yajuzalah bahasa haruf annahu yajuzu. Nah, haruf laha bagi dia ni qiraatul Quran. Nah, baca Quran ni duna masil mushaf, tidak sentuh dengan mushaf. Baca ayat ingat. Baca ayat ingat tak ada setara tepuk dengan Quran. Fa in ihtajat ila masihi bi khasyatin. Nah, berkalani. Ni berkhasbah aman bi khasbatin. Kalau bahasa dia nak orang panggil nak berhajat juga harus tepuh Quran, maka dia kena sentuh dengan bi khasbatin dengan kayu. Nah, kayu telunjuk ke apa semua tu tak apa sekadar tu. Au bi kalamin ataupun dengan kalam. Au bikufasin ataupun dengan sarung tangan lapik dengan sarung tangan tu. Au bi khirqatin ataupun dengan kain. Kain mandi ke apa semua tu. Wa nahwu dzalika fala mani'un. Kalau seperti makan itu tak ada tegah pola bagi dia. Nak tunjuk dengan telunjuk nak apa ataupun dia kena ambil Quran kita taruh tepat misalnya. Dia ambil. Ambil dengan orang panggil kain, ambil dengan kain, ambil kita tepat. Ataupun nak buka ke apa, buka dengan kalah tak apa. Nak buka safah, buka dengan kalah. Ataupun kayu telunjuk ke apa tu, tak ada masalah apa. Ternyata betul-betul dengan tangan tu tak boleh. Betul dengan tangan dia tak boleh. Itu cara baca Quran. Kemudian satu lagi dia banyak ada ni. Kita baca ni dua, pertama ikhlas, yang kedua taharah. Yang tiga sana itu tasawuf. Yang kita panggil siwak, sugi, bergigi, nama baca Quran. Wa min adabi tilawatil Quran tasawuf. Daripada ada akhlak kita nak baca Quran ni dengan kita bergigi ataupun kita sana itu gosok gigi, siwak, sugi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil hadis sahih. Nabi riwayat hadis sahih kata, inna afwahahum, sesungguhnya mulut-mulut kamu sana itu turukun lil Quran, satu cara dalam kita nak baca Quran. Sebab kita guna mulut kita nak baca Quran. Nak baca Quran kena guna mulut kita. Maka fatayyibu habis siwak, maka kena bau sedapkan oleh mulut kamu tu baik dengan siwak, dengan kita bergigi, bau sedap dengan bergigi. Data agak panggil ada dalam hadis, banyak daripada hadis dalam tajuk ni tu banyak. Setengah daripadanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tasawwaka ahadukum thumma qama yaqra'u tafa bihi malak yastami'u al-Quran hatta yaj'al fahu ala fi. Bila kita bergigi nak semaya malam, bangun tidur malam, kita bergigi, kita bahas semaya malam, malaikat tadi mari keliling kita. Kita dah semaya, malaikat tak mengkurung keliling kita. Kita baca Quran ke ataupun kita
semaya ke tak kira lah. Nah, kita baca Quran pun tak apa, kita semaya pun tak apa, bangun baca Quran tengah malam ataupun kita semaya tengah malam, kita kena bergigi dulu. Sebab bila kita bergigi ni malaikat keliling kita, beripung kita. Lepas tu Nabi kata ada sahih ni, dan ada sahih Nabi kata hatta yaj'ala fahu ala fi. Malaikat ni pakai ambil mulut malaikat ni mari letak di mulut kita. Mari letak di mulut kita. Ni. Jadi fala takhruj ayatun min fihi illa fi. Illa fi al-malak. Illa fi al-malak. Jadi maknanya ayat katanya tidak keluar satu ayat daripada mulut kita baca saat itu kecuali masuk dalam panggil mulut malaikat. Baya ambil mulut dia letak di mulut kita baca so kalau bau busung tu dalam malaikat. Kalau mulut kita tak ada bergigi bau busung tu malaikat. Sebab tu setiap kita nak baca Quran ni bergigi. Lepas tu pula orang panggil siwak sugi. Lepas tu kita panggil baca Quran. Baca Quran. Masa nak semaya malam bangun tidur tu comel sekali dah. Bangun tidur pak ni tak kena nak semaya subuh tak bergigi. Teruk lah. Kalau semaya subuh tak bergigi teruk. Kita bangun tidur tak bergigi, bangun malam tengah malam bangun nak semaya malam tak bergigi teruk lah. Sebab malaikat nak beripung kita. Ada satu masalah yang kita kena jaga bila kita nak baca Quran. Maka sungguhnya faedah bagi kita siwak ni bergigi ataupun sugi untuk nak baca Quran, dia bergigi dan lebih comel lah. Kita bangun subuh, bangun nak malam tu bangun tidur pak bergigi saja. Lepas kita bergigi tu nak sugi dengan kayu tu tak apa lah. Tapi penting nak bau sedap mulut tu. Sebab kaedah dia innahu la yakhruj min fami qa'imil lail al-musalli alladhi yaqra' al-Quran ayatan illa dakhalat fi famil malak. Supaya tidak keluar daripada mulut orang semaya pada waktu malam. Bagi orang semaya tu baca Quran satu ayat kecuali masuk ke dalam mulut mereka. Kalau bau busuk mereka tak mari. Mereka lari jauh.